Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alian Tasha binti Muhammad Arifin. Saya akan memulakan pembincangan pada hari ini iaitu pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Peribahasa ini terbahagi kepada empat iaitu simpulan bahasa, kata bidalan, pepatah dan perumpamaan. Kajian ini menggunakan analisis semantik inkuisitif daripada bidang semantik. Menurut Abdul Rahman, pembentukan peribahasa Melayu ini dapat dipecahkan lagi kepada empat pengkukusan seperti simpulan bahasa, iaitu mempunyai dua makna atau berlainan tetapi mempunyai dua makna yang sama. Yang seterusnya ialah perumpamaan, iaitu menyebut perbandingan dan tidak menyebut perbandingan. Yang ketiga ialah pepatah, iaitu susunan bahasa yang mudah, dan yang seterusnya ialah bidalan, iaitu susulan bahasa yang menarik dan mudah. Fungsi penggunaan peribahasa Melayu ini dapat mencerminkan masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang menggunakan bahasa bersifat implisit bagi menegur atau memuji kelakuan seseorang. Inkuisitif membawa maksud semangat ingin tahu serta dorongan untuk kita terus meneroka mencari jawapan kepada apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sesuatu ungkapan itu supaya bertepatan dengan maksud sebenar yang hendak disampaikan. Pendekatan semantik di peringkat ini menggabungkan data, teori, kognitif dan akal budi atau intelektual Melayu yang melibatkan geografi, sejarah, etimologi, budaya, agama, sains, sosiologi dan pelbagai lagi. Kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami ialah imej haiwan dalam peribahasa Melayu, iaitu analisis semantik inkuisitif. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Perancis bernama Michael Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh kerana itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang erti, iaitu salah satu daripada tiga tataran analisis bahasa. Baiklah, kita beralih pula kepada kajian lepas. Kajian lepas mengenai peribahasa berdasarkan semantik inkuisitif juga dapat dilihat dalam kajian yang dilakukan oleh Junaidi Kasdai yang bertajuk Ikan dalam Peribahasa Melayu Analisis Semantik Inkuisitif. Berdasarkan kepada kajiannya, beliau telah meneroka akal budi dan falsafah masyarakat Melayu yang terkandung dalam peribahasa dengan memberikan tumpuan kepada unsur ikan melalui kacamata semantik inkuisitif. Kajian yang dilakukan bukan sahaja dapat menguraikan fenomena yang berlaku dalam peribahasa, malah dapat mencukir kearifan dan kebijaksanaan orang Melayu pada zaman dahulu yang tinggi daya pemikirannya. Dalam kajiannya, penyelidikan terhadap data peribahasa dikumpulkan yang turut membawa kepada pengetahuan tentang kewujudan ikan-ikan lain yang kemungkinan kini sudah tidak lagi dikenali oleh generasi pada zaman ini. Dalam konteks kajian yang dilakukan oleh penyelidik juga, leksika ikan tidak akan dinilai sendiri, melainkan dengan kata yang berkolokasi dengannya atau kata yang membawa maklumat tambahan yang boleh dijadikan rujukan, iaitu maksud peribahasa yang dianalisis. Seterusnya, kajian oleh Muhammad Said bin Daud yang bertajuk Unggas dalam Peribahasa Melayu, satu analisis semantik inkuisitif. Dalam kajiannya, pengkaji telah meneliti peribahasa Melayu yang bersumberkan unggas seperti ayam, burung, itik dan angsa, iaitu unsur fauna yang telah digariskan dalam bidang zoologi. Pemfokusan kajian yang dilaksanakan dalam kajian tersebut adalah untuk mendalami falsafah dan makna peribahasa Melayu yang begitu syarat dengan nilai akal budinya yang tersendiri. Oleh yang demikian, penciptaan peribahasa ini telah dirungkaikan oleh pengkaji melalui pengaplikasian kerangka semantik inkuisitif oleh Jalaluddin untuk mencari makna sebenar yang dihajati. Melalui pendekatan semantik inkuisitif ini, pengkaji dapat menjelaskan pemilihan leksika dengan kebijaksanaan orang-orang lama pada zaman dahulu.
Hasil kajian lepas yang berkaitan peribahasa berdasarkan kepada semantik ekosentif juga dapat dilihat dalam kajian yang dilakukan oleh Eli Aiman, Syazali Amran dan Julaina Nopiah yang bertajuk Leksika Ayam dalam Peribahasa Bahasa Melayu, Analisis Semantik Ekosentif. Dalam kajiannya, 4 peribahasa telah dipilih untuk mengenal pasti dan menganalisis refleksi ayam sebagai pelambangan dalam peribahasa Melayu yang digunakan untuk menyampaikan maksud yang tersirat di sebalik ungkapan. 3 domain peribahasa berojekkan ayam telah digunakan oleh pengkaji dalam kajiannya iaitu kekeluargaan, rezeki dan kelicikan yang mencerminkan keunikan orang Melayu zaman dahulu dalam berkata-kata. Berdasarkan kepada analisis yang telah dilakukan oleh pengkaji, dapat dilihat bahawa masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat peka dan arif terhadap alam sekeliling seperti ayam sebagai rujukan kelakuan manusia dalam menciptakan peribahasa yang bersesuaian sehingga dapat memberikan makna yang mendalam. Jika dilihat dari aspek peribahasa itu sendiri juga, ianya mempunyai 2 lapisan makna, iaitu lapisan makna secara harfiah dan lapisan makna secara kompleks yang dicungkil sehingga menemukan akar budi dan falsafah Melayu di sebaliknya. Fokus kajian ini terarah kepada bidang pengkajian semantik ekosentif menggunakan peribahasa Melayu yang berunsurkan kepada imej haiwan yang terdapat dalam sesuatu peribahasa. Terdapat penyelidikan yang telah dilakukan oleh pengkaji lepas seperti Daud dan Subit yang menggunakan imej unggas dalam kajian mereka. Namun kajian tersebut lebih berfokus atau terarah kepada imej ayam, angsa dan itik. Kurangnya penyelidikan lepas yang meneliti data peribahasa Melayu iaitu imej haiwan yang lain telah mendorong kami sebagai pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan kaedah kajian. Untuk pengetahuan anda semua, kumpulan kami telah menggunakan kaedah kajian data sekunder. Menurut Umar Sikaren 2013, data sekunder merupakan maklumat yang dikumpul daripada sumber yang sedia ada. Data sekunder yang telah kumpulan kami gunakan yang pertama ialah dengan melayari internet. Sebagaimana yang anda maklum bahawa internet ini mempunyai banyak maklumat yang dapat membantu dalam menjalankan sesuatu tugasan. Oleh itu, kumpulan kami telah mencari maklumat berkaitan dengan peribahasa yang mengandungi imej haiwan dengan melayari laman sesawan dan blog. Yang kedua ialah buku rujukan. Buku rujukan merupakan buku yang disimpan untuk dijadikan bahan ataupun sumber informasi. Antara buku rujukan yang digunakan dalam kajian ini ialah Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, edisi kedua, karya Abdullah Hussein 2016. Okey, saya akan membentangkan dapatan kajian. Yang pertama iaitu analisis peribahasa imej haiwan iaitu gajah. Imej gajah dalam peribahasa Melayu menunjukkan kekuasaan dan kekuatan sesuatu perkara itu, tidak kira objek ataupun manusia. Imej gajah ini sering menunjukkan kekuasaan dalam kalangan manusia. Okey, contoh yang pertama ialah gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Okey, dalam peribahasa ini, imej haiwan gajah diletakkan kepada manusia di mana ianya diletakkan kepada para pemimpin yang menyusahkan hidup rakyat bawahannya. Ini menunjukkan bahawa imej gajah dalam peribahasa ini menunjukkan kekuasaan manusia. Orang atasan boleh bertindak sewenang-wenangnya menindas golongan bawahan yang tidak berdaya. Okey, peribahasa yang seterusnya ialah gajah mati tulang setimbun. Maknanya ialah orang kaya meninggal dunia banyak meninggalkan hartanya. Okey, dalam peribahasa ini, imej haiwan gajah juga diletakkan kepada manusia iaitu orang kaya. Peribahasa gajah mati tulang setimbun ini menunjukkan kekuasaan orang kaya iaitu apabila mereka meninggal dunia, banyak harta yang mereka tinggalkan. Kenyataan ini tidak seperti orang miskin yang meninggal dunia tidak ada harta yang akan ditinggalkan. Kekuasaan orang kaya ini digambarkan melalui imej gajah dalam peribahasa. Okey, saya akan menyambung peribahasa yang ketiga di mana ianya juga menunjukkan gajah sebagai orang yang berkuasa. Okey, yang ketiga pula ialah gajah masuk kampung, kalau pohon tak tumbang, rumput layu juga.
Okey, maknanya ialah orang yang berkuasa berbuat sesuka hati kepada orang yang lemah. Dalam peribahasa ini, gajah masuk kampung ditujukan kepada orang yang berkuasa. Imej haiwan gajah dalam peribahasa ini menunjukkan kekuasaan dalam kalangan manusia. Orang bawahan atau orang yang lemah tidak mampu berbuat apa-apa kerana mereka tidak mempunyai kekuasaan dalam struktur lapisan masyarakat itu. Golongan atasan atau orang yang berkuasa berhak bertindak sesuka hati kepada golongan bawahan ini. Pemetaan sumber kepada sasaran ini menghasilkan makna peribahasa iaitu orang yang berkuasa boleh berbuat sesuka hati kepada orang yang lemah. Okey. Dalam pada itu juga, terdapat peribahasa yang menunjukkan imej gajah sebagai orang yang berpangkat dan berkuasa, hilang pengaruh atau kuasa boleh disamakan dengan gajah yang dibinasakan. Okey, yang pertama ialah gajah dialahkan oleh pelanduk. Maknanya ialah orang yang berkuasa dikalahkan oleh orang yang lemah. Berdasarkan peribahasa yang dinyatakan, jelaslah menunjukkan bahawa imej gajah sebagai orang yang berpangkat hilang pengaruh mereka. Pelanduk merupakan sejenis haiwan yang lebih kecil daripada gajah. Gajah didefinisikan sebagai seekor haiwan yang mempunyai kekuasaannya yang tersendiri kerana ianya lebih besar daripada haiwan-haiwan yang lain. Namun, dalam peribahasa Melayu, terdapat juga imej haiwan yang menunjukkan sifat orang yang berpangkat, dijatuhkan atau dikalahkan oleh orang yang lemah yang disamakan dengan seekor pelanduk itu. Okey, contoh peribahasa yang kedua pula ialah gajah 4 kaki lagi tersaruk. Okey, makna peribahasa ini ialah pembesar sekalipun ada waktunya juga akan kehilangan kebesarannya atau kekuasaannya. Berdasarkan peribahasa yang dinyatakan, ianya jelas menunjukkan imej haiwan gajah itu merupakan haiwan yang berkuasa, namun kuasanya juga terbatas. Dalam peribahasa Melayu, haiwan gajah bukanlah seekor haiwan yang hebat. Ianya juga bisa dikalahkan oleh haiwan yang lebih kecil. Gajah 4 kaki diletakkan ke atas pembesar. Walaupun pembesar itu mempunyai kebesarannya dan pangkat yang tinggi, ada waktunya juga dia akan jatuh dan kehilangan kebesarannya juga. Baiklah, saya akan meneruskan kepada analisis yang kedua iaitu analisis peribahasa imej haiwan ayam. Imej haiwan seperti ayam ini terdapat dalam peribahasa Melayu telah menonjolkan kearifan masyarakat Melayu dahulu dengan mengaitkan alam sekitar sebagai rujukan sifat ataupun kelakuan sesuatu perkara. Peribahasa yang pertama ialah ayam pun membantu anak. Peribahasa ini merujuk kepada seorang guru juga menjalankan hukuman untuk mendidik pelajar. Imej haiwan ayam digunakan kerana ayam merupakan sejenis binatang yang seakan dengan burung tetapi tidak boleh terbang. Dan kebiasaannya, ayam adalah jinak dan dipelihara. Ayam juga merujuk kepada seorang guru. Membantu anak pula merujuk kepada mendidik anak-anak pelajar dengan disiplin yang tegas dalam membentuk kelakuan peribadi seseorang pelajar. Namun begitu, peribahasa ini juga telah menjadi rujukan orang Melayu dahulu kerana ayam akan cepat belajar daripada tuan ataupun ibunya sendiri dengan membantu anaknya yang akan membantu anaknya untuk mencari makanan serta melindungi anaknya daripada serangan musuh. Peribahasa yang kedua pula ialah ayam beroga itu jika dipinggang emas sekalipun diberi makan, ke hutan juga perginya. Peribahasa ini bermaksud orang yang merantau bagaimana senangnya di negeri asing tetap tidak sama, ingat juga akan negeri sendiri. Berdasarkan peribahasa ini, imej ayam digunakan kerana ayam hutan secara habitatnya hidup secara liar di dalam hutan, terutamanya di kawasan hutan yang tertutup dan memiliki pepohon yang lebat. Ayam beroga itu merujuk kepada orang yang merantau. Jika dipinggang emas sekalipun, diberi makan pula bermaksud
Kenapakah pinggan emas tetapi tidak pula pinggan tembaga, sedangkan makanan yang diletakkan dalam pinggan tersebut hanyalah untuk diberikan makan kepada ayam berroga sahaja. Hal ini merujuk kepada seseorang walaupun senang berada di negeri asing tetapi tidak sama. Ke hutan juga perginya pula bermaksud pasti akan ingat akan negeri sendiri. Peribahasa yang seterusnya pula ialah telur hari ini lebih baik daripada anak ayam esok. Peribahasa ini bermaksud pendapatan hari ini lebih menguntungkan daripada pendapatan hari esok. Berdasarkan peribahasa ini, imej telur ayam digunakan adalah kerana terdapat dua kebaikan, iaitu jika telur ayam terus diperam akan mendatangkan hasil kelak kerana akan menghasilkan anak ayam sehingga dapat menjadi ayam daging. Manakala sebab yang kedua pula adalah telur ayam dapat memberikan sumber makanan yang berkhasiat kepada tuannya. Telur hari ini boleh dikaitkan dengan pendapatan hari ini, malah lebih baik daripada pula menerangkan lebih menguntungkan di mana berkaitan dengan pendapatan ataupun rezeki. Selain itu, imej anak ayam pula bermaksud anak ayam jika baru menetas, ianya tidak dapat dimakan dagingnya kerana tidak mempunyai banyak isi dan kecil. Dengan ini, anak ayam esok itu bermaksud pendapatan hari esok. Baiklah, kita beralih pula kepada analisis peribahasa imej haiwan iaitu harimau. Imej harimau ini sering digunakan untuk menggambarkan sikap seseorang berdasarkan haiwan tersebut yang gagah dan ditakuti oleh manusia kerana sifatnya yang merupakan pemangsa. Penggunaan imej harimau dalam peribahasa Melayu ini adalah untuk menunjukkan sifat garang, marah, jahat dalam diri seseorang manusia. Baiklah, peribahasa pertama yang dapat dilihat berdasarkan imej harimau iaitu peribahasa anak harimau diajar makan daging. Berdasarkan peribahasa ini, imej harimau digunakan kerana harimau adalah sejenis binatang mamalia yang buas dan merupakan haiwan pemakan daging yang ditakuti. Penggunaan imej haiwan dalam peribahasa tersebut iaitu anak harimau adalah merujuk kepada orang jahat atau zalim. Diajar makan daging pula merujuk kepada diberi dorongan untuk membuat aniaya. Di sini dapat dilihat bahawa masyarakat pada zaman dahulu menggunakan imej harimau dalam peribahasa ini adalah kerana bersesuaian dalam menggambarkan sesuatu yang tidak baik, iaitu dalam menggambarkan sikap manusia yang jahat dan mengajarnya untuk sentiasa berbuat jahat kepada orang lain. Malah jika dilihat dari sifat harimau sendiri, iaitu seperti kita tahu bahawa harimau ini adalah merupakan pemangsa dan semestinya anak-anaknya juga akan mengikutinya kerana ianya merupakan salah satu cara bagi mendapatkan mangsa dan meneruskan kelangsungan hidup. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan imej harimau dalam peribahasa tersebut adalah bersesuaian dengan makna yang cuba disampaikan kerana adanya pertautan maksud yang cuba disampaikan melaluinya. Seterusnya, anak harimau jangan diajak bertampar, ingat-ingat kukunya. Berdasarkan peribahasa ini, iaitu anak harimau jangan diajak bertampar bermaksud jangan berbuat musuh dengan pihak yang lebih kuat, manakala ingat-ingat kukunya bermaksud mempunyai kelengkapan untuk berlawan. Perkara yang cuba disampaikan melalui peribahasa yang diciptakan oleh masyarakat dahulu ini ialah janganlah kita berbuat musuh jika melihat musuh mempunyai kelengkapan yang lengkap untuk berlawan, kerana akhirnya kita juga yang akan menjadi mangsa mereka kerana tidak setanding untuk berlawan dengan mereka yang kuat. Pelambangan harimau dalam peribahasa tersebut jelas untuk menunjukkan bahawa harimau tersebut gagah, berbahaya dan digeruni untuk memberi pelambangan yang jelas bahawa tidak boleh untuk berlawanan dengan mereka yang mempunyai kelengkapan yang lengkap. Jelaslah bahawa masyarakat zaman dulu mempunyai akal budi yang tinggi sehingga mampu menciptakan peribahasa yang mempunyai makna yang tersirat melalui peribahasa tersebut. Selain itu, anak harimau jangan dipelihara. Berdasarkan peribahasa ini, anak harimau jangan dipelihara bermaksud jangan berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jahat. Seperti yang kita tahu, harimau merupakan haiwan pemangsa dan haiwan pemakan daging yang digeruni oleh manusia serta haiwan-haiwan kecil. Oleh hal yang demikian, kita tidak seharusnya berbuat baik ataupun memelihara anak harimau ini kerana kemungkinan besar apabila harimau tersebut sudah besar, kita akan menjadi mangsa kepadanya. Hal ini demikian kerana sifatnya adalah sebagai pemangsa. Oleh itu, perkara yang dapat dilihat berdasarkan peribahasa tersebut ialah kita tidak boleh berbuat baik kepada orang jahat walaupun mereka telah berubah, kerana sebaik mana pun seseorang itu, apabila dalam hatinya ada sifat jahat, kemungkinan mereka sendiri suka untuk melihat kita tersiksa pada kemudian hari.
Di sini dapat dilihat bahawa masyarakat terdahulu sangat kreatif dalam menghasilkan peribahasa yang mempunyai makna yang mendalam dengan menggunakan imej haiwan yang berada di sekeliling mereka dalam memberi pedoman dan pengajaran kepada masyarakat. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis perbincangan yang ketiga, iaitu analisis peribahasa imej haiwan iaitu anjing. Untuk pengetahuan anda semua, daripada segi budaya Melayu, anjing merupakan haiwan yang hina, lemah dan juga jahat. Hal ini menampakkan perbezaan antara proposisi dan skema metaforikal dalam semantik peribahasa haiwan. Peribahasa yang memaparkan anjing juga sebagai pelaku ataupun protagonis, iaitu sesuatu perbuatan haiwan itu. Ianya juga boleh diertikan melalui tingkah laku atau perbuatan haiwan tersebut. Yang pertama ialah peribahasa anjing menyalak bukit takkan runtuh. Peribahasa ini bermaksud orang yang jahat menyalak dan orang yang baik takkan binasa kebaikannya. Berdasarkan peribahasa ini, tingkah imej haiwan iaitu anjing digunakan kerana anjing merupakan haiwan yang mempunyai nilai yang setia dan boleh menyalak itu dipetakan kepada kelakuan manusia iaitu mencela, dan mereka yang mencela orang lain dianggap sebagai orang yang jahat ataupun berniat jahat. Objek yang menjadi sasaran salakan anjing iaitu entiti semula jadi bukit pula dipetakan kepada orang yang terkena celaan tersebut. Ternyata anjing merupakan haiwan yang mempunyai nilai yang setia dan boleh diharap. Peribahasa yang kedua pula ialah anjing menyalak di ekor gajah. Anjing bermaksud orang yang lemah ataupun dihina, gajah bermaksud orang yang berkuasa, dan menyalak di ekor bermaksud melawan tetapi sia-sia. Dalam peribahasa ini, tingkah laku anjing menyalak di ekor gajah dipetakan kepada tingkah laku manusia. Imej haiwan merupakan dalam peribahasa ini, tingkah laku anjing menyalak di ekor gajah dipetakan kepada tingkah laku manusia. Imej anjing merupakan haiwan yang lebih rendah bukan sahaja daripada segi kelakuan dan kekuatan daripada seekor gajah. Oleh itu, salakan anjing tiada kesan kepada gajah yang lebih besar kerana gajah tidak akan takut dan tidak boleh diapa-apakan oleh salakan anjing. Tambahan pula, anjing hanya mampu menyalak di bahagian belakang ataupun ekor gajah yang menekankan lagi kelemahan dan kehinaan anjing melalui metafora. Pemetaan sumber kepada sasaran menghasilkan makna peribahasa, iaitu perbuatan yang sia-sia apabila orang yang lemah ataupun hina cuba melawan orang yang berkuasa. Peribahasa yang ketiga ialah anjing bercawak ekor. Anjing bermaksud orang yang hina, bercawak bermaksud melakukan sesuatu yang memalukan, dan ekor merupakan penutup malu yang tidak berkesan. Peribahasa ini merujuk kepada anjing yang berlari dengan ekornya ke bawah antara kakinya akibat kalah dalam pergaduhan dengan anjing yang lain ataupun dihalau dalam ketakutan. Hal ini merupakan satu tindak balas mempertahankan diri bagi mengelakkan ekornya digigit oleh anjing yang lain, dan juga anjing bercawak ekor ngelah ni kacik. Peribahasa ini merujuk kepada anjing yang telah berlari dengan ekornya ke bawah antara kakinya akibat kalah dalam pergaduhan dengan anjing yang lain ataupun dihalau dalam ketakutan. Hal ini merupakan satu tindak balas mempertahankan diri bagi mengelakkan ekornya digigit anjing lain dan juga bagi melindungi kawasan sensitifnya ataupun kemaluannya. Adagem ini juga dirakamkan dalam peribahasa yang memalukan ataupun hina dan tiada berguna. Adagem yang sama kebetulan juga dirakamkan dalam peribahasa Inggeris iaitu tail between one's legs yang merujuk kepada situasi seseorang yang dikalahkan, dihina dan diaibkan. Sungguh pun manusia tidak berekor. Adagem ini dapat dipetakan kepada manusia.
Okey, yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kajian ini mendapati bahawa semantik inkuisitif merupakan satu pendekatan yang dapat digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis dan memahami makna peribahasa dalam sukatan pelajaran sekolah menengah sehingga ke akar umbi. Pengkaji juga mendapati bahawa kerangka kajian semantik inkuisitif bukan sahaja menganalisis makna peribahasa secara harfiah dan kognitif, tetapi juga berjaya mencukil falsafah dan akal budi penutur jati yang tersirat di sebalik ucaran dan maknanya. Pendekatan semantik inkuisitif ini pernah diuji ke atas pelajar bagi melihat keberkesanannya dalam meningkatkan penguasaan peribahasa dan makna. Peribahasa juga digunakan sebagai kata-kata bijaksana yang penuh hikmah untuk mendidik masyarakat secara tidak langsung. Jelaslah di sini bahawa peribahasa dalam pendidikan juga dapat dijadikan data kajian untuk mencungkil falsafah serta akal budi masyarakat Melayu. Analisis semantik ke atas peribahasa ini dapat menjadikan pelajar lebih memahami tentang makna peribahasa secara terperinci. Bukan itu sahaja, pelajar juga akan lebih berfikiran terbuka kerana makna peribahasa tidak semestinya sama dalam kamus. Ianya bergantung kepada pemikiran seseorang itu. Jelaslah di sini bahawa kajian semantik ke atas peribahasa ini akan meningkatkan lagi kemahiran peribahasa dalam perbualan pelajar ataupun penulisan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.